Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan tunjukkan eksperimen lab work 1B, page 50. Dia punya tajuk adalah conversion of iron 2 to iron 3 and iron 3 to iron 2. Okey, jadi mula-mula kita tengok kalau iron 2 change to iron 3, mestilah berlakunya oxidation sebab increase of the number of oxidation number of iron 2, okay, from plus 2 to plus 3. Okay. Jadi kita perlukan oxidizing agent lah kat sini. So apa oxidizing agent yang kita boleh guna adalah, okay, cikgu akan guna bromine water. Okay, bromine water. So formula dia Br2. Jadi nanti bromine water akan reduce menjadi bromide ion. Okay, yang ni half equation yang belum lengkap lagi. Okay, sekejap lagi kita akan lengkapkan lah. Okay, so cara nak buat eksperimen dia. Okay, mula-mula sekali kita akan guna iron 2 sulfate. Yang ni dalam ni ada iron 2 ion. Okay. So pour about 2 cm3. Okay, iron 2 sulfate solution. So iron 2 sulfate warna dia pale green. Macam ni warna dia pale green. Okay, and then kita akan tambah bromine water as an oxidizing agent. Okay, bromine water kita akan tambah. Okay, a few drop until no further change. Okay, tambah sikit lagi. Okay, and then kita kena heat. Okay, heat the mixture. Okay, heat the mixture. Gently. Okay, nanti iron 2 ion akan oxidize mendapat menjadi iron 3 ion. Okay, jadi iron 3 nanti warna dia akan berubah kepada brown. Okay, asal clear green akan berubah kepada brown. Nampak kan? Ada perubahan warna dah kat situ. Okay. Gently. Okey. Kita nampak warna dah menjadi brown. Okey. Jadi dalam ni dah ada iron 3 ion. Okey, so for confirmatory test, ini to confirm the presence of iron 3 ion, kita boleh test guna sodium hydroxide solution. Okey, macam kita test salt masa form 4. So add a little ataupun a few drop sodium hydroxide solution. Okey. So kita dah nampak dia akan jadi warna brown precipitate. Okey, brown precipitate. Tambah sikit lagi. Okey, brown precipitate form. Okey. So kita dah berjaya dapat iron 3 ion. Okey, so iron 2 change to iron 3 ion by oxidizing agent like bromine water, ya. Okey. Okey, untuk yang kedua pula, untuk changing of iron 3 to iron 2. Jadi kalau kita tengok kat sini oxidation number decrease from plus 3 to plus 2. Okay, jadi kalau
reduction, kita perlukan reducing agent lah. Okay, iron 3 ion undergoes reduction, so we need reducing agent. So reducing agent yang kita boleh guna adalah metal. Okay, so metal seperti zinc, magnesium pun boleh. Okay, reaktif metal. Bukan sodium dengan potasium dah. Zinc dengan magnesium boleh. Nanti zinc akan oxidize menjadi iron zinc 2+. Okay, ni belum lagi half equation yang complete. Kita buat eksperimen dulu. Nanti kita lengkapkan half equation. Okay, jadi kita kena guna iron 3 ion lah. So iron 3 cikgu guna iron 3 chloride. So warna asal dia brown. Okay, nampak kan? Warna asal dia brown. Yang dia kena panaskan. So kita guna test tube holder. Okay, add about 2 cm cube iron 3 ion. Okay, and then kita guna reducing agent zinc zinc powder. Okay. Put half spatula of zinc powder. Tak sikit lagi. Shake. Okay, and then kita heat juga, heat gently. Heat the mixture. Okay. So kita perlu tambahkan zinc lagi sikit, reducing agent, supaya semua iron 3 ion dapat reduce. Kalau tak cukup reducing agent pun dia tak reduce Okay. After this kita kena filter to remove the zinc powder, excess zinc powder. Heat gently. Okay, kita dah nampak dia dah berubah warna. Dah tak pakai tutup. Okay, and then kita kena filter. Okay, kita dah sediakan ni. So filter to remove excess zinc powder tadi. Okay. So kita tunggu sekejap, tengok hasil dia, agak nampak warna. Okay. So kita dah nampak warna dia, kita akan dapat kembali pale green. Pale green solution di mana kita dapat balik iron to ion. Okay, so tadi iron 3 ion warna brown. Turns to pale green. Sebab kita dah reduce iron 3 ion tadi menjadi iron 2 ion. Okay. Okay, so jadi to confirm the presence of iron 2 ion ni, kita boleh guna sodium hydroxide juga. Okay. Add a few drop sodium hydroxide solution. Okay. So kita akan nampak, kita akan nampak pale green precipitate is formed.
kan? Dia dah jadi precipitate ni. Nampak cikgu tuan dah jadi precipitate kan? So hasil dia kita akan dapat ion 2, ion warna dia pale green. Okey. Okay, jadi kita lengkapkan dulu half equation ni. Okey, jadi untuk changing of ion 2 to ion 3, okey, macam mana yang berlaku oxidation adalah ion to ion. Jadi ini adalah oxidation half equation. Oxidation half equation. Okay, jadi kalau oxidation mesti release electron. Okay, so release electron. Ion 3 ion ni yang akan release ion 2 ion release electron tambah 1e di sebelah kiri. Okay. Jadi nak ingat nak tulis half equation ni senang je. Elektron suka pada yang kaya lah. 3 kan? 3 kaya. Ni 2. Okay. So kita tambah A di sebelah kanan. Okay, lagi satu kita nak balancekan total charge dia. Kita tengok dia punya charge dia. Ini 2 plus 2. Ini plus 3. Ini kita kena tambah. Kita kena tolak 1 supaya dapat plus 2. Jadi kena tolak ataupun kena tambah 1e lah. Sebab elektron bercharge negatif 1. Okay. So macam tu half equation dia. Okay, bagi reduction half equation kita. Reduction half equation yang berlaku pada bromine water. So bromine, okay, dia kena bromine water kena gate electron to form bromide ion. Okay, so mula kita charge dan kita balance dia punya atom dia. So dua atom bromine, dua kat sini. Okay, molekul bromine, so kita tambah 2 kat sini untuk 2 bromide ion. Kemudian tambah 2e. Okay, so bromine molecule receives 2 electron to form 2 bromide ion. Okay, so ini adalah reduction half equation. Okay, jadi perubahan warna. Okay, perubahan warna kita nampak tadi. Ion 2 warna dia pale green. Okay, change to brown. Okay, bromine pula asalnya brown. Jadi kita akan dapat bromide ion di mana warna dia colorless. Okay, perubahan warna. Okay, so kita tengok pula untuk changing of ion 3 to ion 2. Okay, macam mana nak buat half equation? So ion 2 to ion 3 ni adalah reduction ya. Reduction half equation. So nak tambah elektron kat mana? Tambah di sini. Sebab reduction gain electron. So ion 3 ion gain 1 electron. Okay, so elektron suka yang kaya. Ya, ingat macam tu. 3 ni kaya lah berbanding 2 ni. Okay, so ni adalah half equation untuk reduction reaction. Okay, untuk oxidation pula yang berlaku pada zinc. So zinc nak dapat zinc 2 plus ni dengan cara release 2 electron. So release 2 electron kita tulis tambah 2e di sebelah kanan ni. Okay, so dia punya observation dia yang kita nampak dalam eksperimen tadi. Ion 3 brown change to pale green. Okay, zinc dia akan dissolve. Okay, sebab zinc powder ataupun solid ni dia akan jadi zinc ion. So dia akan dissolve lah masa eksperimen tadi. Okay, so macam mana cikgu nak tunjukkan nak buat ionic equation pula. Ionic equation. So ionic equation kita dapat bila kita combine kedua-dua half equation ni. Tapi syarat dia elektron ni kena sama dulu. Okay, jadi kalau 2e, yang ni semua kena darab 2. Okay, persamaan ni kena darab 2. Okay, jadi persamaan yang ion tu, okay, kita nak tulis balik pun boleh. So bila kita darab 2 kita akan dapat 2e, 2fe2 plus 2fe3 plus 2e. Okay, bila dah sama 2e dengan 2e baru kita boleh cancel. And then kita salin balik. Okay, 2fe2 plus bromine ni, bromine water
produce 2 Fe3 plus 2 Br negatif. Okey, kita combine je balik. Elektron kita dah cancel. Okey, yang ni jangan tunjuk cancel kat sini ya, jangan ubah half equation yang asal. Okey, ni pun samalah konsep dia. Okey, 2E ni, so persamaan ni semua kena darab 2. Okey, jadi ionic equation dia akan jadi 2 Fe3 plus Zn. Hasil dia 2 Fe 2 plus Zn plus. Okey, ini ionic equation. Okey, so itu saja untuk lab work 1B ni. So harap dapat membantu anda semua untuk lebih faham ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.